Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kita sedikit kelewatan bermula program kita pada hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam program live kita di bawah Bicara Nur Ramadan, yang mana kita laksanakan dengan kerjasama WAP TV, Wadah dan juga Institut Darul Ihsan berserta dengan Persatuan Falak Syar'i. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara dengan satu topik yang saya fikir agak menarik untuk kita bincangkan, kita sembang, dan biasanya dia jadi cukup popular menjelang Ramadan ataupun ketika kita nak tahu bilakah tarikh bulan Syawal, iaitu berkaitan dengan falak. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama di studio dan juga secara maya, secara live ini dengan pengurusi yang dipertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia, Tuan Syed Kamaruzaman, Syed Kabir Al-Husaini, yang alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Apa khabar Tuan Syed? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Sihat Tuan Syed? Alhamdulillah, untuk tu okeylah. Nampak background belakang tu cukup cantik sekali. Di mana tu Tuan Syed background tu? Itu di Kompleks Tabung Haji di apa nama dia, di KLIA. Oh, di KLIA. Tu ada jam matahari yang Persatuan Falak Syar'i buat tu, yang besar. Oh, itu yang landmark dia. Landmark dia. Kita panggil Mizwala Taha, jam matahari. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita tuan-tuan, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, kita bersuah pada hari ini kerana kita dapat bersama-sama dengan Tuan Syed yang dapat meluangkan masa berkongsi sedikit pengisian dengan kita. Dan insya-Allah pengisian ini saya fikir kita akan baik untuk kita memberi sedikit gambaran kita tentang falak, ilmu falak, yang mana ilmu falak ini satu perkara ilmu yang cukup nak panggil rare ataupun cukup istimewa kerana ia merupakan satu ilmu yang khusus, dipelajari secara deep, secara betul dan juga secara teliti oleh ulama-ulama dahulu. Dan biasanya di peringkat orang awam mengetahui bahawa falak ni nak tahu bila nak Ramadan, nak tahu bila nak Syawal, seperti mana yang saya sebutkan itu. Jadi masing-masing bila time-time macam inilah Tuan Syed dapat banyak panggilan orang bertanya. Betul. Tapi tuan-tuan, yang buat keputusan akhir adalah nanti Majlis Raja-Raja, yang Penyimpang Muhammad Raja-Raja yang akan membuat keputusannya. Hari ini jangan salah faham, kita bukan nak menentukan, bukan pengumuman Majlis Besar Raja-Raja pula untuk menentukan bila pula tarikh kita nak puasa. Penentuan rasmi bukan hari ini, tetapi kita akan dengar nanti besok Tuan Syed dijangka? Ya, besok. Besok dijangka akan ada pengumuman rasmi bila tarikh Ramadan kita. Namun demikian, dengan ilmu falak, sama ada secara ru'yah ataupun hisab, kita boleh membuat anggaran ataupun andaian ataupun berdasarkan kepada kaedah saintifik, panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kita boleh tahu, dan itulah yang ada pada ilmu falak. Jadi insya-Allah kita akan berkongsi dengan Tuan Syed pada hari ini yang bersama-sama dengan kita. Sebelum itu, saudara dan saudari, untuk saya sedikit sebanyak menceritakan siapakah dia panel kita pada hari ini yang membuka bicara Nur Ramadan kita. Tuan Syed Kamaruzaman, Syed Kabir Al-Husaini ini merupakan duduk di Bangi, Bandar Baru Bangi, mempunyai latar belakang Master of Science Engineering dalam Masters Engineering Business Management daripada Warwick University. Dia kena sebut, tak ramai orang yang boleh sebut Warwick ni dengan baik ni. Kadang orang kata Warwick. Tapi alhamdulillah saya dulu di Glasgow Tuan Syed. Tahu lah sedikit Warwick University. Diploma Pengajian Islam UKM 1985, Bachelor of Science Electrical Electronic Engineering dari Loughborough University. Ini pun suka juga nak sebut Loughborough ni. Dan juga Diploma Electrical Engineering Brighton Technical College. Jadi beliau mempunyai berkhidmat selama 33 tahun dengan latar belakang engineering tersebut dengan TNB, dan juga mempunyai minat yang mendalam di dalam falak syar'i ini. Saya difahamkan beliau pernah belajar dengan beberapa tokoh-tokoh ilmu falak yang terkenal di negara. InsyaAllah nanti beliau akan kongsikan bersama-sama dengan kita. Dan beliau sempat menjadi jawatankuasa Sains Akademi Angkasa, Akademi Sains Malaysia, terlibat juga sebagai ahli jawatankuasa dalam istilah astronomi
Dewan Bahasa dan Pustaka, pengasas Persatuan Falak Syar'i Malaysia, dan beliau merupakan setiausaha persatuan yang pertama. Dan alhamdulillah beliau pada tahun 1982-83 menuntut ilmu falak syar'i di UKM dengan Allahyarham Ustaz Muhammad Khair Taib menjadi karyan tamu UKM di situ. Jadi saya secara peribadi tadi sempat sembang sebelum kita mula dengan Tuan Syed bagaimana Ustaz Muhammad Khair Taib ini pernah saya jumpa kecil-kecil dulu. Jadi memang datuk saya masa kami tinggal di Sungai Rokam dulu, kalau nak raya dia bawa lah saya pergi. Jadi sedikit sebanyak mengenali Tuan Ustaz Muhammad Khair Taib ni, ada silsilah keluarga yang beliau merupakan antara tokoh besar di dalam ilmu falak syar'i. Saudara dan saya sekalian, tanpa membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput Tuan Syed Kamarul Zaman yang Ketua Persatuan Falak Syar'i Malaysia untuk bersama-sama dengan kita memberikan pendedahan kita tentang ilmu falak penentu awal Ramadan. Silakan Tuan Syed. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Moderator Khairul Arifin dan para penonton. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih pada pihak Institut Darul Ihsan, Wadah dan Wad PV kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sikit sebanyak berkenaan dengan ilmu falak dan bagaimana ilmu falak ini amat penting pada kehidupan umat Islam dan bagaimana proses untuk menentukan tarikh-tarikh dalam perayaan Islam. Ya. Baik, kita umat Islam, kita ada 5 rukun Islam, ya, iaitu syahadah sampailah ke haji. Ya. Selain daripada mengucap kalimah syahadah, di mana boleh kita buat, bila masa dan di mana sekali pun boleh buat, tak ada masalah. Tapi untuk menunaikan solat, kita kena tentukan waktunya. Untuk puasa, kita kena tentu awal Ramadannya. Untuk bayar zakat, kita mesti tahu dia punya tempoh haulnya, ya, iaitu tahun hijrinya. Dan akhirnya kita kena tahu bila nak wukuf di Arafah. Ya, itu menentukan haji. Ya, kita kena ada di Arafah pada 9 Zulhijjah. Ya. So makna dia 4 daripada 5 rukun Islam adalah berkaitan dengan waktu dan perkiraan waktu. Ya. Itu sebabnya kita lihat dalam Islam, agama Islam, perkiraan waktu ni amat penting sekali. Dan kita akan lihat kejap lagi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisyaratkan dalam Al-Quran berkenaan dengan bagaimana kita boleh guna benda langit seperti matahari dan bulan untuk mengkira waktu. Dan Tuan Syed nak share skrin, silakan, kita ada masalah. Okey. Baik. Baik, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al-Quran, ya. Sumpah-sumpah Allah Subhanahu Wa Taala umpamanya wal asri wal duha wal laili wal fajri wal nahar wal syamsi wal qamar. Ini merupakan sumpah-sumpah berkenaan dengan masa, berkaitan dengan masa. Ini menunjukkan betapa pentingnya masa itu pada kehidupan manusia dan berapa besarnya masa itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam koleksi Sahih Muslim, disebutkan janganlah kamu sekali-kali mencela azhar atau zaman atau masa, kerana sesungguhnya Allah dialah azhar. Ya, disebutkan Allah menciptakan masa itu dan dia mentadbirkan masa. Ya. Dan kita sebagai umat Islam menganggapkan ilmu falak ini amat penting kerana ilmu falak ini juga disebutkan sebagai ilmu mikat atau ilmu waktu. Ya. Kita melihat bagaimana selama hampir 1000 tahun, ya, umat Islam kita mempunyai begitu banyak ulama yang yang mempelopori dan memajukan ilmu falak dan ilmu mikat ni.
Malahan kalau ilmu falak ini kalau mengikut Imam Ghazali merupakan satu fardu kifayah. Ya, maknanya kita amat penting pada kehidupan Muslim dan kepada mana seperti disebut tadi 80% daripada rukun Islam berkaitan dengan masa. Baik, kita melihat dalam Al-Quran. Saya cuba share skrin ni. Boleh tuan saya. Ya. InsyaAllah tuan-tuan, kita ada sedikit sharing screen PowerPoint yang disediakan oleh tuan Syed. Boleh dia tekan di tengah ada share screen warna hijau, button hijau. Okey. Ya. Boleh nampak? Boleh. Sekejap, saya tengah hijau. Okey. Ya. Nampak Jelas kan? Okey. Dalam surah Yunus ya, kita melihat isyarat Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah berfirman, dialah yang menjadikan matahari dan bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang mengetahui. Di sini kita melihat dengan jelas bahawa Allah menyebutkan kita boleh guna matahari dan juga bulan untuk mengira waktu. Ya, kita melihat kejap lagi bagaimana dilakukan cara praktikal. Dalam surah Al-Baqarah 189, mereka bertanya kepada kamu mengenai hilal bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqi' lin-nas wal hajj. Katakanlah hilal itu menandakan waktu-waktu dalam urusan masa manusia dan masa haji. Mana kita kena gunakan hilal itu untuk mengira waktu lebih daripada 24 jam. Ya. Baik. Allah juga yang membelahkan cahaya subuh dan menjadikan malam untuk tinggal berehat dan jadikan matahari dan bulan untuk mengira waktu. Yang demikian itu adalah penentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Lagi dalam surah Al-Isra, kami menjadikan malam dan siang dua tanda bagi kamu menghapuskan tanda malam. Kami jadikan tanda-tanda siang itu terang menderang supaya kamu mudah mencari rezeki dengan limpah kurnia Tuhan kamu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab waktu, bulan dan hari. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kami perlukan untuk dunia dan agamamu. Kami telah menerangkan satu persatu dalam Quran dengan sejelas-jelasnya dalam surah Al-Isra ayat 12. Ini sekali lagi Allah SWT menyebut bagaimana dua benda langit ini yang paling jelas pada kita, iaitu matahari dan bulan. Ya, kita boleh melihat siapa manusia pun asalkan dia ada mata yang boleh melihat, dia boleh melihat dua benda langit ini dan boleh mengira waktu cara peribadi. Baik, itu merupakan satu prinsip utama kenapa ilmu falak ini dimajukan, iaitu untuk kita mengira waktu, untuk kita menunaikan tuntutan syariah kita dengan sebaik-baiknya. Baik, satu lagi faktor kenapa ilmu falak ini dimajukan oleh ulama kita, macam mana kita lihat dalam Quran, dalam Al-Quran di mana Allah SWT telah menggalak, mencabar dan menyuruh umat manusia ini untuk mengkaji alam semesta, ya, untuk kita mengenal kekuasaan Allah SWT, untuk kita mengenal pencipta kita dan melihat berapa hebatnya ciptaan Allah SWT. Sekali lagi kita lihat dalam surah Al-Imran 191, 190, 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab. Di dalam ciptaan langit dan bumi dan silih berganti dari siang dan malam ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang ulil albab itu mereka yang memikir, para saintis, para orang yang ingin mengetahui kekuasaan Allah SWT. Dan mereka menyebut dan mengingkari Allah sambil mereka berdiri, duduk dan berbaring. Dan akhirnya mereka memikirkan tentang kejadian Allah SWT. Bertafakur. Dan akhirnya mereka kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ini merupakan
faktor kedua kenapa umat Islam mengkaji alam, mengkaji langit. Ya. Untuk mengetahui, untuk mengenal Allah SWT. Kita tak dapat melihat Allah, tapi kita dapat melihat ciptaan Allah SWT yang paling besar, iaitu di langit, di alam semesta. Ya. Kita lihat banyak lagi dalam ayat-ayat dalam Quran, di mana surah Al-Jati ayat 3. Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda yang membuktikan kuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, ini menunjukkan planet Zuhal, yang mempunyai banyak gegelang tu. Ini merupakan satu planet yang sangat indah di dalam sistem suria kita. Baik, Maha Suci Allah yang menjadikan gugusan di langit, ya, dan dia menjadikan pula padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Surah Al-Furqan 61. Ini menunjukkan satu galaksi, spiral galaxy atau berpilin, yang mempunyai berbilion-bilion bintang, ya. Dan di langit sana subhanallah ada berbilion-bilion galaksi. So kita darablah berbilion-bilion bintang dengan berbilion-bilion galaksi, setiap galaksi. Begitu banyak matahari yang ada, banyak bintang. Sekali lagi dalam surah Al-Kahf, maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka, bagaimana kami membinanya dan menghiasinya, dan tiada padanya kecacatan. Ini yang background untuk slide ini adalah gambar yang menunjukkan lebih kurang 100 atau 200 galaksi. Ini kawasan langit yang begitu kecil, yang kalau kita ambil satu sen, 5 sen coin kita letak kat tangan kita, itu kawasan langit itu. Ini yang menunjukkan dalam kawasan langit yang begitu kecil dah beratus galaksi. Dan dalam setiap galaksi ada berjuta-juta atau berbilion-bilion bintang. Subhanallah. Lagi Allah nak menunjukkan kepada manusia betapa pentingnya kita mengkaji langit. Ya, dengan kita kaji langit baru kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala itu amat agung. Ya. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 2. Allah jua yang menjadikan langit terangkat tinggi dan tiada tiang sebagaimana yang kamu melihatnya. Kemudian bersemayam atas arasy yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluknya. Tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk satu masa yang tertetapkan. Allah jua yang mentadbir segala urusan, yang menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu-satu supaya kamu yakin pada Tuhan Allah. Baik, kalau kita lihat pada langit macam saya kata tadi, ini gambar galaksi sebenarnya. Ini gambar saya ambil daripada NASA, yang menunjukkan langit ni penuh dengan galaksi. Zaman dulu orang tak tahu apa itu galaksi, tak nampak. Sehinggalah ada teropong yang kuat power. Dan galaksi yang kita dapat lihat ni pun baru, tak sampai 100 tahun baru kita lihat begitu banyak galaksi yang ada. Kalau kita lihat umpamanya galaksi Bima Sakti yang di mana sistem suria kita itu duduk, dia duduk di dalam satu galaksi yang tidak besar sangat. Ya. Kalau ini close up kepada Bima Sakti, matahari kita lah, ini bukan gambar sebenarnya. Ini umpamanya, pasal ini merupakan satu galaksi spiral galaksi, di mana matahari kita duduk di antara satu daripada dia punya dia punya arm tu, spiral arm tu. Ini menunjukkan bintang-bintang dalam satu-satu galaksi. Begitu banyak, tak terhitung. Ya, ada ulama kata lebih banyak bintang daripada pasir di pantai. Baik, ini saya nak menunjukkan perbandingan saiz. Ya. Ini menunjukkan bumi dan bulan. Bulan ni saiznya 1/6 daripada saiz bumi. Ini planet Utarid dan Mercury. Ini Marikh, satu lagi planet yang dekat dengan bumi. Planet yang kedua. Ini Venus atau Zorah. Saiz dia lebih kurang dengan saiz bumi. Ini Uranus dan Neptun. Ini kalau kita tengok saiz ni, kalau bandingkan dengan bumi pun kecil lah. Ini Saturn atau Zuhal. Tengok perbandingan saiz dia. Ini Jupiter, Mustari. Lagi besar daripada Saturn. Ya. Ini matahari kita. Bumi kalau bandingkan Earth ni, bandingkan dengan matahari, kecilnya.
Ini serius, bintang serius atau bintang Asy-Syi'rah yang disebutkan dalam surah An-Najm. Bintang ini disembah oleh masyarakat Mesir dulu, kerana bila bintang Sirius ni naik, sungai Nil banjir dan mereka menganggapkan dia sebagai dewa, dia disembah. Dan Allah kata dalam surah An-Najm, ini satu-satunya disebutkan bintang dengan nama dia. Allah lah yang pencipta bintang Syi'rah, bintang Sirius. Ya. Ini Betelgeuse, ini di dalam constellation atau Buruj Orion. Ini lain-lain bintang yang besar, lagi besar daripada matahari kita. Ya. Ini semua di dalam sistem Bima Sakti yang kita duduk. Ya. Kalau kita berbandingkan saiz matahari kita, matahari itu sebenarnya satu bintang. Matahari kita adalah bintang kira average lah, tidak begitu besar. Ya. Ini Canis Majoris, ya, yang the largest known star. Ini bintang yang paling besar yang kita tahu dalam sistem Bima Sakti. Nampak bintang kita matahari itu terlalu kecil kalau bandingkan, dia 1 piksel, tak nampak. Ini menunjukkan berapa besarnya benda-benda yang ada di langit dan berapa kedilnya manusia ni. Kalau kita nak hebat kita tengok di dalam bumi atau bumi kita ni pun daripada bulan atau daripada kapal terbang pun kita tak nampak dah ciptaan manusia. Hanya kita melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita boleh kata subhanallah, ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Baru kita tahu bila kata Allah Maha Besar itu besar, mana dia skala alam ini di dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. So Allah menyuruh manusia untuk berfikir. Disebutkan 1/8 daripada ayat Quran menyuruh 1/8 atau lebih kurang 780 ayat menyuruh manusia untuk berfikir. Dan Allah mencela mereka yang tidak berfikir. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang tidak mendengar, tidak mahu menerima, tidak mahu mengetahui. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata pada sisi Allah ialah orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikiran. Alladzi la yaqilun, la yaqilun, tidak mahu memikir. Kalau mereka tidak mahu memikir, Allah menyebut mereka yang tidak memikir dia lebih rendah daripada binatang terangkan. Auzubillah. Satu lagi dalam surah Mulk, ya, kita lihat daripada ayat 8 ke ayat 10. Tiap-tiap kali dicampakkan di dalam neraka sekumpulan besar dari orang kafir, malaikat neraka pun bertanya pada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul memberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang pada kami seorang rasul memberi peringatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan pada dia Allah tidak menurunkan sesuatu, ya, dan mereka lah sesat. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentu kami tidak masuk di kalangan ahli neraka. Ya, makna dia kalaulah mereka menggunakan akal. Makna nak qilun, makna dia kalau dia menggunakan akal, berfikir, makna dia tidaklah masuk api neraka. Makna kena dengar dan juga berfikir. So ini merupakan satu motivasi untuk para ulama, para saintis Islam untuk mengembangkan ilmu. Bukan setakat ilmu falak, tapi segala macam ilmu. Ya. Oleh sebab mereka mengambil ini sebagai satu motivasi. Satunya untuk umpamanya astronomi untuk memajukan, untuk menentukan tuntutan syariah. Keduanya untuk mengenal Allah SWT dan untuk memahami bagaimana alam ini berfungsi. Dengan kita mengkaji alam, kita dapat mengenal sunatullah, iaitu bagaimana Allah mentadbirnya. Dan sunatullah itu yang disebutkan sekarang sebagai hukum sains. Dan kita lihat di sini umpamanya Al-Khawarizmi. Ini merupakan orang yang dia Al-Khawarizmi ni orang yang paling penting yang sekarang ni algoritma ni. Kalau kita tengok belajar komputer ni, kita pakai algoritma ni, yang ambil daripada Al-Khawarizmi. Dia orang Parsi. Dia seorang ahli falak yang membawa algebra
Kalau saudara-saudari ni kalau ada anak yang tak suka algebra ni, kata algebra ni bukan orang kafir buat, ni orang Islam yang buat. Saya dulu betul mengajar dia, banyak anak murid saya berkata, ni orang kafir buat ni. Saya kata tidak, ni orang Islam yang buat. Ya. Oleh sebab orang Islam ni, mereka mengambil umpamanya Al-Battani, ya. Tengok gambar ni Al-Battani. Al-Battani ni dia orang yang menciptakan matematik trigonometri. Sinus, cosinus, tangent. Untuk menyelesaikan masalah falak, bagaimana mengira, menghisap di mana letak bintang, dan letak bulan, letak matahari dan segala macam. So makna dia, motivasi dia mula-mula adalah tuntutan syariah. Keduanya dia memerlukan ilmu bantuan untuk menyelesaikan tuntutan syariah, itu astronomi. Untuk menyelesaikan astronomi dia perlu matematik. So kalau tidak ada matematik, mereka developkan matematiknya baru. Itu menimbulkan bagaimana umat Islam memajukan ilmu. Mereka ambil daripada Parsi, daripada India, daripada Yunani, daripada Rom. Mereka ambil dan mereka kembangkan, mereka tafsirkan, mereka translatekan, dan mereka mengkaji ilmu baru untuk memajukan ilmu untuk kehidupan manusia. Kita lihat bagaimana mereka guna peralatan amat yang simple sekali. Ini yang menunjukkan astrolab, robot mujayyab, dan segala macam peralatan untuk memajukan ilmu falak. Ini lagi menunjukkan gambar umpamanya di Balai Cerap di Istanbul pada kurun ke-16, bagaimana mereka dengan segala macam peralatan. Ini juga menunjukkan jam-jam matahari yang dibinakan oleh ahli falak Islam. Baik, selama 750 tahun, kalau kita lihat pada cara sains, nama yang terbit adalah nama ahli sains Islam. Ya. Daripada tahun 740 Masihi, lebih kurang 100 tahun daripada wafat Rasulullah SAW, kita dah lihat dah begitu banyak perkembangan di dalam sains Islam. Dan yang paling menarik iaitu ahli saintis Islam bukan setakat memajukan sains, tapi juga banyak di kalangan mereka adalah ulama syariah juga. So maka mereka mungkin di siang hari kerja sebagai qadi, kerja sebagai pensyarah dalam bidang agama, tapi bila kemudiannya mereka malam buat kerja-kerja falak. Ya, pasal falak ni banyakkan kena buat kerja malam. Ya. Ini lagi. Kita lihat banyak, ya, dan sehinggalah akhirnya uluh beh, ya, kalau melihat di dalam senarai ini yang paling akhir ni pada tahun 1449 kurun ke-15, uluh beh. Uluh beh ni merupakan seorang raja di Bukhara, dan minat dia begitu mendalam kepada dalam astronomi, dalam falak. Dia menciptakan, membinakan satu balai cerap yang canggih dan juga menulis kitab berkenaan dengan ilmu falak ni. So kita lihat bagaimana hebatnya ulama kita dulu. Ini disebut ilmu firdas. Kalau kita kata kita rasa Mak Saleh buat, orang barat dulu buat aeroplan. Sebenarnya tidak. Abbas bin Firnas telah terbang daripada Ronda, ya, di atas ni. Saya pernah pergi di tempat ni kat Andalusia ni. Ni kebetulan ni dia ada satu jambatan. So dia lompat daripada jambatan tu dengan satu peralatannya, boleh terbang. Ya. So dia buat pada tahun 875 Masihi. Ya, Wright Brothers pada tahun 1910 lebih kurang macam tu. So maknanya dia, saintis kita, dia berani untuk mencuba benda-benda yang baru. Bukan saja membaca kitab lama, tapi mereka buat kajian, buat inovasi. Ya. Dan kita juga lihat bukan saja ulama-ulama tu lelaki saja, tapi ada wanitanya. Ni Fatimah Al-Fihri. Dia mendirikan satu universiti di Kairouan, di Morocco. Ya. Sehingga hari ini ada lagi masjidnya. Ya. Dia melahirkan banyak ulama-ulama. Ini satu lagi wanita, para saintis Islam, wanita Maryam Al-Astrolabiyah. Mana dia mengikut jejak langkah bapaknya. Bapaknya memang ahli falak, membuat astrolab, satu peralatan untuk membuat pengukuran langit.
So tapi Fatimah ni merupakan seorang ulama yang mana dia mampu memajukan ilmu ni. Ini pun lama dah, bukan baru. Pada tahun 944 Masihi. Lebih kurang dah 1000 tahun dulu. Ini merupakan satu galakan saya harap kepada anak-anak kita lah, lebih lagi anak-anak wanita kita untuk menceburi dalam bidang sains. Baik, itu mungkin di Timur Tengah. Kalau nak tanya di alam Melayu ni ada ke ulama kita? Ada. Kita lihat di Kedah umpamanya, Syekh Wan Sulaiman, Wan Sidik, Ustaz Haji Abdul Aziz, Haji Ibrahim. Di Pulau Pinang kita ada Syekh Tahir Jalaluddin. Nanti saya sebut lebih banyak kedatangan Syekh Tahir kita lagi. Abdullah Fahim ni merupakan datuk kepada Pak Lah kita, pada mantan Perdana Menteri kita ya. Dia merupakan seorang ahli falak, dan Tengku Abdul Rahman Allahyarham telah berjumpa Syekh Abdullah Fahim untuk mendapat penentuan tarikh untuk pensejarah merdeka, dan diberikan 31 Ogos tahun 57. Syekh Abdullah Fahim lah yang menentukan. Lepas tu Haji Ahmad Khair Allahyarham, dia merupakan seorang qadi di Pulau Pinang. Di Perak kita ada berapa lagi orang, Muhammad Fazil, Ustaz Khair Tayyib, ni guru saya ni. Di Kelantan kita ada Umar Nuruddin dan lain-lain. Abdul Rahman Hussein, dia merupakan YDP yang kedua Persatuan Falak Syariah Malaysia. Dan di Terengganu, Melaka dan juga Negeri Sembilan. Baik, ini adalah sikit sebanyak latar belakang dengan Syekh Tahir Jalaluddin Al-Falaki. Dia ni dilahirkan di Minangkabau, di Sumatera. Dan dia belajar dan dapat PhD di Al-Azhar. Dan belajar dan mengajar falak di Mesir. Ya. Dan juga sebelum itu mengajar falak di Mekah. Ya, di Masjidil Haram. Kerana dia ada sepupunya, Syekh Muhammad Ahmad Khatib, bawa dia pergi ke Mekah, mengajar sana. Lepas tu balik, mengantar di Nusantara, pergi balik ke Mesir, buat PhD. Dia merupakan orang yang pertama, anak Melayu pertama yang betul-betul dapat PhD. Kebanyakan orang belajar ke Azhar ni, dia dapat mungkin sijil, mungkin dapat diploma. Tapi di Syekh Tahir Jalaluddin memang dapat PhD. Dan dia banyak ke depan dalam segi ilmu falak ni. Dia pernah menggunakan Greenwich sebagai prime meridian. Greenwich sebagai prime meridian ni ditemui atau disetujui pada 1883 lebih kurang macam tu. Tapi menjelang awal 1920-an, Syekh Tahir dah mula gunakan. Tak sampai 30-40 tahun. Dia memahir berbahasa Inggeris dan Belanda. Maknanya dia boleh untuk memanfaatkan ilmu falak, ilmu moden. Bahasa Inggeris dia boleh banyak kitab-kitab, buku-buku Inggeris dia ambil, dan juga buku Belanda. Dia menggunakan teknologi moden. Ya, dan dia berani untuk menggajikan seorang Serani, orang Kristian, untuk mengajar bahasa Inggeris di Madrasah Muhammad Taib di Muar Johor. So dia ketika itu dia membawa fahaman kaum muda lah. Kalau kita lihat gambar dia pun, dia pakai kot dan pakai tie. Kalau zaman dulu ketika itu, orang kata siapa pakai kot dengan tie ni kira yalah, keluarlah mungkin gugur syahadah lah. Tapi dia berani, dia bawa pembaruan baru dan berani menonjolkan imej ni. Ya. Dia mengajar ilmu falak kepada Haji Muhammad Khair bin Muhammad Tayyib. Dia ni orang Kedah, tapi akhirnya meninggal di Ipoh, di Sungai Rokam. Dia mengajar ilmu falak sebagai karyawan tamu di UKM. Dia mewakili Malaysia dengan kalender Islam, dan dia belajar. Dia antara anak murid Syekh Tahir Jalaluddin yang masih meneruskan ilmu dia, dan lepas tu dia antara orang yang pengasas Persatuan Falak Syariah Malaysia. Ya, saya merupakan seterusnya yang pertama, dan Allahyarham Ustaz Khair, guru saya, dia pernah berkata, Syekh Tahir pernah berkata pada saya bahawa Allah tidak menghilangkan sesuatu tanpa berganti. So dia haraplah Persatuan Falak Syariah ini akan menjadi berganti pada dirinya. Baik, itu merupakan sikit sebanyak berkenaan dengan sejarah dan juga nas-nas berkenaan dengan waktu, perkiraan waktu. Kita lihat bagaimana Allah menyebut
menggunakan matahari, menggunakan bulan, ya. Kita juga melihat bagaimana ulama kita telah memajukan ilmu falak, majukan sains untuk mengenal Allah SWT. Baik, sini kita akan melihat cara praktikalnya bagaimana kita mengukur masa. Baik, hari ini adalah masa untuk matahari balik ke tempat yang sama di langit. Mana 24 jam. Satu pergerakan tu 24 jam. Ya, kita nampak matahari naik, lepas tu dia jatuh dan naik balik besok pagi je. Dan bulan ini, kalau bulan sinodik 29.5305889 hari. Mana lebih kurang 29,5 hari lah. Ya. Tahun Syamsiah, pusingan untuk bumi mengelilingi matahari. Lebih kurang 365.25 hari lah. Ya. Itu ada nilai dia tu. 365 jam, 48 minit, 45 saat. Kalau kita lihat ini, pusingan bumi ini telah dikira oleh Al-Battani pada tahun 800 Masihi, mana 1200 tahun dulu. Dia dapat selisih, dia punya kiraannya dengan kiraan moden mungkin selisih dalam 20 saat saja. Ini menunjukkan begitu tepat ulama kita kira dulu, tanpa ada komputer, tanpa ada peralatan elektronik, tanpa ada teleskop. So memang hebatlah ulama kita. Sebab ilmu falak ni merupakan satu ilmu yang kita kalau nak banding dengan ilmu lain, kalau lah nak jadi mekanik umpamanya, kita boleh ambil kereta, bawa ke makmal, kita boleh buka dia, kita boleh belajar fungsinya. Tapi kalau nak jadi orang falak, agak sukarlah nak bawa bulan, nak bawa matahari, bawa bintang ke makmal. So maknanya kita memerlukan imajinasi yang amat tajam. Kita memerlukan keturunan dan kesabaran yang amat mendalam untuk membuat kiraan. Baik, itu definisi ya. Baik, ini saya nak tunjuk bagaimana kita dapat 24 jam. Ini animasi menunjukkan bumi memutar atas paksinya. Bumi memutar atas paksinya. Paksi bumi ini tercondong daripada tegaknya, daripada vertikal sebanyak 23,5 darjah. Dan bumi ini memutar daripada arah barat ke timur. Ya, barat ke timur. Dan kita akan nampak segala benda langit itu kelihatan naik daripada timur ke barat. Ya, oleh sebab dia memutar barat ke timur, kita nampak matahari, kita nampak bulan, kita nampak bintang dan lain-lain benda langit naik daripada timur dan jatuh ke barat. Ini so dalam 24 jam Allah SWT dengan kebijaksanaan dan hikmahnya memberi manusia boleh kira waktu dalam 24 jam dengan menggunakan posisi matahari di langit. Macam ni. Ya. Ini menunjukkan pergerakan matahari di langit. Maknanya matahari naik daripada timur, belah kanan gambar. Dia naik, lepas tu dia akan zawal di atas kepala. Ni waktu bila dia tergelincir ni waktu zuhur. Lepas tu matahari akan turun sampai posisinya lebih kurang kat sini, di mana bayang satu benda tu sama dengan ketinggiannya waktu asar. Dan bila matahari jatuh ke barat, masuklah waktu maghrib. Dan lepas tu kita nampaklah bintang-bintang dan juga benda-benda langit ni naik daripada timur ke barat. Yang putaran begitu, ya. Baik, okey. Selebih daripada 24 jam, kita menggunakan bulan untuk mengira waktu. Ya. Ini juga dalam surah Yasin yang sering kita baca, dan sebahagian dalil matahari dia kelihatan beredar di tempat yang ditetapkannya. Itulah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Kita lihat bagaimana dalam 24 jam ni kita guna matahari. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembali pula ke peringkat awal, bentuk melengkung seperti tandan yang tua atau tandan kering, ya. So dengan tentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mentahari siang. Kerana tiap-tiap satunya beredar terapun-apun di tempat edarannya masing-masing, ya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Mana mereka setiap daripada benda langit ini dah dia ikut peraturan, dia ikut peraturan hukum sains yang merupakan sunatullah.
Dan kita lihat di sini bagaimana untuk seharian kita guna matahari dan untuk lebih daripada satu hari kita gunakan bulan untuk kira masa. Baik, kita juga lihat bukan saja di dalam di Al-Quran Allah suruh manusia mengkaji dan melihat kepada benda langit, tapi hadis juga Rasulullah SAW menyebut berkaitan dengan ru'yah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang baik ialah yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk memperingati Allah. Ini kita lihat bagaimana yang merupakan satu motivasi yang kedua, ya, faktor yang kedua, yang itu mengenal Allah. Pelajarilah keadaan bintang-bintang supaya kamu dapat petunjuk dalam kegelapan darat dan laut. Lalu berhentilah. Maknanya daripada dulu kita lihat bagaimana orang nak berjalan di padang pasir, jalan di laut, mereka menggunakan bintang sebagai alat navigasi untuk menentukan di mana dan menentukan arah, ya. Dan diriwayatkan dalam Ibn Hisham bahawa Rasulullah SAW begitu tajam mata baginda di mana baginda boleh melihatkan Buris Pleiades yang kalau kita lihat dengan mata kasar kita boleh dapat melihat dalam 7 atau 8 bintang, tapi Rasulullah SAW diwayatkan dapat melihat lebih daripada 12 bintang, ya. Jangan mata dia tak baginda tajam. Berpuasalah kamu kerana melihat hilal dan bukalah kamu sekalian kerana melihat hilal. So makna dia, dan bila menghalang antara kamu dan hilal oleh awan, maka sempurnakan bulan Syaban 20 hari, 30 hari. Ya. So ini kita melihat bagaimana umat Islam disuruh untuk menggunakan bulan sebagai satu jangka masa untuk mengira waktu. Ya, pasal lebih daripada 24 jam kita tak boleh dapat melihat dengan matahari dah. Ya, melainkan kita ada ilmu yang lebih mendalam, barulah kita boleh tahu posisi matahari duduk di latar belakang dengan bintang-bintang dan lain-lain. Tapi kalau umat biasa kita tak dapat melihat. So maknanya dia Allah memberi kemudahan untuk sesiapa pun asalkan dia ada mata, dia boleh melihat fasa-fasa bulan tu, dia boleh kira berapa hari dah berlalu. Ini saya nak tunjukkan sikit sebanyak berkaitan dengan bagaimana bulan mengelilingi bumi. Moon tu bulan, Earth bumi dan matahari di sini, ya. Saya tak tunjuk planet-planet yang lain. Ini posisi ni di antara mana matahari, bulan dan bumi ini merupakan apa dinamakan sebagai istimak, ya. Dan bulan dan bumi ini akan mengelilingi matahari dalam jangka masa 355 hari kalau untuk bulan. Untuk matahari, untuk bumi mengelilingi matahari 365 hari. Baik, ini kita lihat bagaimana Allah memberi manusia kemudahan. Kalau matahari ini kita boleh lihat dia duduk di mana posisi ini, kita boleh tahu perjalanan waktu. Tapi lebih daripada 24 jam kita gunakan fasa bulan. Ini yang disebutkan sebagai hilal. Mana dia lengkuk bawah ni cerah dia arah mengarah ke matahari. Kalau kita nak lihat ni mungkin pada malam Jumaat ke atau Jumaat malam, kita melihat anak-anak bulan ya, melihat hilal, dia berlengkuk ke bawah tu menandakan hilal atau bulan baru. Lepas tu malam kedua dia membesar sampailah malam ke-7 lebih kurang sini kita nampak setengah. Lepas tu dia membesar sampailah bulan purnama. Ya. 15 hari, ya. Lepas tu dia mengecil sampai dia melengkuk terbalik. Ini bulan tua. Kalau ini kita panggil anak bulan, ini kita panggil tok bulan lah kot. Banyak masalah kita ni bila orang tak tahu ni, dia melihat bulan tua ni dia pagi-pagi boleh nampak. Sebelum subuh. Akhir bulan Ramadan, akhir bulan Hijri ni kita nampak dia awal pagi ada macam tu. Ya. Ini bulan tua. Yang kita nak cari ni bulan anak bulan ni. Mana dia sebelah barat ni. Ini bulan tua ni sebelah timur kita nampak dia ni. Ya. Okey. Ini menunjukkan fasa-fasa. Ini saya nak tunjuk animasi bulan. Okey, sebelum ni saya nak tengok bagaimana nak keluar zoom pula. Saya nak tunjuk bagaimana fasa bulan itu didapati
dengan satu animasi yang agak menarik supaya mudah untuk saudara faham. Okey, ini menunjukkan satu animasi. Okey. Bulan dan matahari gini, dia akan duduk di dalam satu posisi. Dinamakan istimak. Yang mata arrow ni menunjukkan cahaya daripada matahari. Matahari jauh, tidak masuk skala ni. Ini bulan dan ini bumi. Ini orang di atas bumi. So bulan ini akan memutar atau mengelilingi bumi dalam jangka masa 29,5 hari. Ya, itu sebabnya kita tengok bulan Islam ni ada kalanya dia 29 hari, ada kalanya 30 hari. Oleh sebab tak tepat bilangan hari yang diambil oleh bulan untuk mengelilingi bumi. Okey, yang ini gambar yang atas kat belah kanan ni menunjukkan langit, di mana kita melihat benda langit akan naik daripada timur, akan jatuh ke barat. Ini juga menunjukkan hari umur bulan. Okey. Baik, kita masa istimak ni bulan tak dapat lihat. Tak dapat kelihatan. Bulan hanya dapat kelihatan lebih kurang dalam 15 jam hingga 20 jam barulah kita dapat. Ini maghrib tu kita akan cari. Okey, hari yang kedua mungkin lebih jelas. Okey, waktu maghrib ya, kita dapat melihat itu matahari jatuh. Itu nampak sebelah kanan tu, ini anak bulan hilal. Ini yang kita cari ni. Agak sukar juga nak mencari dia. Ya, kita dapat melihat matahari jatuh dulu barulah diikuti dengan bulan. Jangan kata bulan timbul, bulan tak timbul, bulan jatuh juga. Tapi kita nampak je. Maknanya dia matahari jatuh dulu barulah kita cari anak bulan. Pasal apa orang Islam ni kita mula hari kita daripada waktu maghrib. Merupakan satu benda yang sebenarnya jadi. So Allah bagi kita, boleh kita campur ilmu yang sangat mendalam, boleh mengetahui okey hari berlaku bila maghrib. Okey, masa waktu maghrib pergi carilah bulan. So hari yang kemudiannya kita melihat okey bagaimana bahagian bulan itu lebih cegah, ya, dia membesar. Fasa-fasa bulan itu membesar, nampak matahari jatuh, bulan pun lebih besar. Ya, dia lebih membesar sampailah kata dia lebih kurang ke 7 hari jatuh, dan kita nampak fasa bulan setengah. Setengah ini 7 hari. Dan bila bulan purnama kat sini, matahari jatuh, bulan purnama. Selalu bulan purnama ni kita akan lihat pada waktu maghrib. Waktu maghrib matahari jatuh ke barat, bulan baru duduk naik. Bulan dengan purnamanya baru duduk naik sebelah timur. Kita dapat melihat dengan begitu indah. Oleh sebab bulan ni tidak ada cahaya sendiri. Dia memantulkan cahaya daripada matahari. Ya. Dan satu keistimewaan, satu hikmah Allah SWT buat, iaitu muka bahagian bulan ini yang sama menghadapi bumi. Mana belakang ni yang gelap ni kita tak nampak. Daripada bumi memang tak nampak. Ya. Oleh sebab masa untuk bulan memutar atas paksi dia dan masa untuk dia mengelilingi bumi adalah sama, lebih kurang sama. Ya. So maknanya daripada perspektif kita di bumi, kita hanya nampak sebahagian tu saja. Tak pernah nampak di belakang. Hanya bila NASA hantar roket pergi ke bulan, mereka mengelilingi bulan tu, barulah mereka dapat melihat di belakang bulan apa ada. Tapi korang sama ke depan jugalah. Dia banyak kereta. Ya. Okey, so kita lihat bagaimana bulan itu. Bulan tua kita nampak dia macam mana dia punya tu. Dia juga ada hinggalah sampai ke bila dah tandan tua. Nampak. Bila siang hari kita boleh nampak bulan dah. Ya. Dan bila pagi
Tak nampak tak? Nampak matahari dah naik, bulan pun ada. Ini bulan tua, ini bukan ini kita buat apa ni lah kelakar sikit, maknanya dia tok bulan lah. Bukan anak bulan. Anak bulan ni dia macam ni. Dia fasa dia macam tu. So ini saya agak fasa dia macam tu. Yang tadi tu terbalik tu adalah bulan tua, ya. Baik, itu sikit sebanyak bagaimana apa nama dia, fasa bulan itu berlaku. Dan kita nak melihat bagaimana umat Islam menggunakan bulan itu mengira waktu. Ya. Di sini kita melihat okey, ini satu lagi animasi yang menunjukkan bagaimana bumi dan bulan akan mengelilingi matahari, dan satu tahun itu satu pusingan. Satu pusingan bumi dan matahari dan bulan mengelilingi matahari, satu pusingan tu mengambil masa 365.25 hari lebih kurang. Ya. Itu sebabnya kita ada, so kalau kita menggunakan kalender Masehi, kita kira dah 365 hari atau 366 hari, ya, iaitu tahun lompat. Ini kita namakan jenis syamsiah lah, maknanya kita gunakan pergerakan matahari di langit untuk mengira waktu lebih daripada satu hari. Ini mereka gunakan epok, mulakan daripada kelahiran Nabi SAW. Kita orang Islam, kita menggunakan kalender Qamariah, iaitu kalender menggunakan bulan. Di mana saya katakan tadi, kalender Qamariah ni mudah, amat simple sekali. Tanpa ilmu yang mendalam, kita boleh ingat waktu. Walhal Syamsiah ni menggunakan ilmu yang lebih sikit. Yahudi gunakan luni solar, dia ada 12 tahun 12 bulan, dan dia ada tahun ketiga tu, dia ada bulan tahun lompat 13 bulan. So maknanya dalam 3 tahun dia ada 13 bulan. Ya. Dan kita lihat dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengharamkan sistem luni solar ni. Ya. Sistem luni solar ni diharamkan. Okey, dia ada sebabnya mereka gunakan. Dia nak kaitkan bulan Qamariah dengan musim. Pasal orang masyarakat dulu, masyarakat pertanian, dan dia nak tahu bila nak tanam, bila nak menuai dan lain macam pergerakan pertanian. Jadi pertanian ni kait rapat dengan musim. Musim kait rapat dengan posisi matahari. Ya, walhal kalau kita gunakan bulan ini dia bergerak melintasi musim. Ya. Okey. So zaman pra-Islam ni umat Arab gunakan luni solar. Mereka belajar daripada Yahudi 450 tahun sebelum Rasulullah, zaman Rasulullah. Mereka menggunakan, dan bulan Zulhijjah ni mereka nak tetapkan masa musim nuruh. Kenapa? Pasal apa? Musim nuruh ni barulah kita boleh dapat hasil pertanian. Orang nak datang haji, ramai nak datang haji, berpuluh ribu mungkin masa ketika itu, atau ratus ribu. Mereka nak hasil tanaman. So orang masyarakat kabilah-kabilah daripada Syam, daripada Iraq, daripada Yaman akan bawa hasil pertanian jual dekat Mekah. Ya, untuk orang nak naik haji ni. Ya. So dia tetapkan. So dia apa pun dia akan tetapkan bulan Zulhijjah pada musim nuruh. Itu disebabkan katalah dia kata Oktober musim nuruh. So lazimnya bulan Ramadan tu akan jatuh bulan 7 atau bulan 6 atau bulan 7. Ada sama, panas. Oleh sebab itu nama Ramadan pun bermakna panas. Pasal apa? Ramadan bulan panas. Lepas tu Zulhijjah musim nuruh. Tapi berlaku banyak perjalanan. Takwim ni dibuat oleh kaum Kinanah, Bani Kinanah, satu sub kabilah Quraisy. Ya, mereka membuatkan kalender ni, dan dia ada kalanya kalau nak ada tahun yang ke-13 tu, lompat tu, dia panggil Zulhijjah juga. Ya, so orang keliru. Zulhijjah 1 kan, Zulhijjah 2.
Pasal ada dalam percayaan umat jahiliah dulu, ada 4 bulan yang diharam berperang, iaitu Rajab, apa nama dia, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tak boleh perang. So mereka main kalender ni. Dan sistem ni diharamkan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12, bukan 13. Yang tetapkan Allah dan dalam kitab Allah yang di masa dia menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 4 bulan haram yang seperti yang saya sebut tadi. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menyanyiai diri kamu dengan bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semua sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Dan ketahui ya bahawa Allah SWT berserta orang-orang yang bertakwa. Baik, pengharaman sistem nasib, sistem intercalation ni atau mengadakan sistem 12 bulan, lepas tu 13 bulan, ini dinamakan sistem nasib dalam istilah dia. Sesungguhnya perbuatan mengundurkan atau menambah adalah menambah kekufuran, ya, yang menjadikan orang kafir itu tersesat. Mereka menghalal pada satu tahun, mengharam pada tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan yang 4 yang diharamkan Allah. Mereka menghalal apa yang dah diharamkan Allah. Perbuatan buruk itu mereka hiaskan menjadikan indah. Ya, Allah tidak memberi hidayah pada orang-orang yang kafir. Surah Taubah 37. Mana ada benda dia amat besar, kritikan Allah SWT. Jangan main dengan kalender. Oleh sebab kaum Kinanah ni, kalau kita pergi kautim dengan dia, bagi duit sikit, dia boleh adjust. Dia boleh adjust kalender ni. Kalau masa tu kita mungkin kita nak perang orang, okey, kita kata ini bulan ni bukan Zulhijjah, bukan Muharram, ini bulan lain. So boleh pergi perang. Walau benda tu bulan yang haram. So Allah haramkan. So kalender ni penting pada umat Islam. Ya, untuk ibadah kita seperti disebutkan tadi, untuk menentukan perayaan Aidilfitri, Idul Adha, Maulud dan lain-lain. Dan kesinambungan sejarah daripada zaman Rasulullah hingga kini. Mana kita boleh tahu kalender kita. Kalau kita kata bulan ni bulan Syaban, apa berlaku dalam sejarah Rasulullah SAW? Bulan Ramadan, apa berlaku bulan Ramadan ketika Rasulullah SAW? So ini menunjukkan kesinambungan sejarah. Kalau kita gunakan kalender Gregorian atau kalender Syamsiah, kita tak ingat. Mungkin kita ingat birthday kita lah. Tapi kita tak tahu apa berlaku dalam sejarah Islam. Ya. Dan ini juga sebagai satu maruah tamadun umat. Setiap tamadun ada takvim yang sendiri. So kalau kita mengagung-agungkan takvim orang lain, ada masalah lah. Tapi dalam dunia moden kita guna dua-dua lah. Tapi jangan kita lupa apa nama dia, takvim hijri kita. Ya, so kita saya sebut tadi ada selisih lebih kurang 10 atau 11 hari setahun. Ini menyebabkan sesuatu bulan hijri akan melintasi semua musim dan tidak terikat dengan sesuatu musim. Ini hikmah lah. Kalau tidak, kita musim Ramadan bulan panas saja. Mungkin kita di Malaysia ni tak ada masalah sangat. Tapi kalau negeri di Timur Tengah atau di negeri-negeri barat, memang teruk perit lah. Macam saya pernah pergi ke Scotland. Mungkin saudara Arifin, sekarang Arifin mungkin tahu. Kalau dia orang panjang dia punya bila bulan sama, hari dia panjang. Belah-belah jam. Ya, belah-belah jam bukan puasa. Belah-belah jam. Tu kalau kita nak puasa mungkin pengsan. Kalau kita tak biasa. Berpuasa 22 jam. Saya pernah kena. Buka puasa pukul 11 malam dan pukul 2 pagi dah syuruk dah. Ya. So bila masa saya di sana tu pernah kita buka kita sahur pukul 1. Saya ingat lagi. Buka puasanya hampir dekat pukul 10 malam tuan Zaid. Betul. Hari dia panjang. Kami kat sana ni ada pelik sikit, ada begini, ada 3 time masa. Kalau ikut ada satu saya tak ingat, ada dia pakai 11 darjah, 15 darjah, ada 3. Satu kalau ikut masjid ni dia awal pukul 1, ada pukul 2, ada kalau banyakkannya kadang kami ikut moon sighting. Moon sighting dia lambat sikit, pukul 3 begitu. Jadi ada nampak kelainan lah gitu ya. Ya. Mungkin Tuan Syed boleh terang sikit kenapa dekat UK tu sampai ada 3 begitu. Dia ada kiraan darjah tu saya ingat. Yalah, itu mengikut mazhab lah juga. Ya. Ikut mazhab dan
kita dapati ialah kita di Malaysia pun kita baru dah berubah kan, daripada waktu subuh daripada 20 darjah baru ukur pada 18 darjah. Yang perubahan baru ni tu atas dasar itu. Dasar itu 10 ke 18 darjah Ya, dan juga apa nama dia, kita dapati bahawa ini berbeza. Di umat Islam ni berbeza, di Pakistan Indo-Pak guna lain, di negara Arab guna lain, kita di Nusantara guna lain. Ya. Itu merupakan ijtihad masing-masing lah. Ya. Ya, betul. Baik, okey. Sila sambung Tuan Syed, sila. Okey, terima kasih. Yalah, tapi kalau musim sejuk kita puasa, best. Saya biasa masa saya pergi England belajar dulu tahun 69, dia bulan puasa, waktu dia puasa mula pukul 7 pagi, kita boleh makan breakfast lagi, lepas tu pergi college. Buka puasa pukul 3 petang, masa duduk lecture makan coklat, buka puasa. So mana hari pendek. So ada kalanya hari panjang, ada kalanya hari pendek. So ni apa dia hikmah Allah SWT memberi pada manusia, mana dia akan ada kitaran musim. Ni kita boleh lihat bagaimana kalau umpamanya kita ambil Muharram 1440, ya apa nama dia musim luruh, dan kita lihat bagaimana sebelum itu bulan Muharram 1406 tahun 85. So ini ada beza lebih kurang 33 tahun, ya. So kita dapat melalui semua musim. Musim luruh, musim panas, musim bunga, musim sejuk. So lepas tu balik pada musim luruh, musim panas. So mana dia kita dapat merasai semua musim. So itulah maknanya kalau kita nak pergi haji pun umpamanya, kalau kita rasa tahun ni panas sangat, kita pergi tahun yang dia sejuk sikit. Tapi itu tak takluk pada boleh dapat kota tidaklah. Allahuakbar. Baik. So bagaimana kita kira hari ni? Ini takwim yang dibuat oleh Persatuan Falak Syari'i. Ini Syaban. Kita akan pergi melihat pada hari 29 hari bulan. Pasal saya sebut tadi tu, hari orang Islam ni mula pada waktu maghrib. Waktu maghrib pada 29 hari bulan ini, kita akan pergi ru'yah. Pergi ru'yah. Ya. Sama ada bulan nampak atau tidak nampak. Kalau nampak, mana besok tu jadilah 1 hari bulan. Kalau tak nampak, kita genapkan. 29 tu jadi 30. Hari lusa je baru jadi 1 hari bulan. Tapi untuk Syaban ni, kalau mengikut kiraan, pada 29 hari bulan, iaitu pada hari Khamis, ya, 23 hari bulan, 29 ini, istimak dia, ini data-data dia. Istimak ni macam saya tunjuk tadi, di mana bulan, matahari dan bumi duduk dalam satu garisan. Matahari gurub. Ini kiraan kita buat untuk Tanjung Cincin di Langkawi. Ini merupakan posisi yang paling barat di dalam kawasan Malaysia lah. Matahari gurub pada pukul 7.28. Ya. Bulan pula gurub pada pukul 7.45. Dan altitude bulan adalah 3 darjah lebih, jarak lengkungnya 4 darjah 33 dan umur bulan lebih 9 jam 20 minit. Tempoh hilal ada atur ufuk 17 minit. So ini memenuhi tidak kriteria imkanan ru'yah. Kriteria imkanan ru'yah merupakan satu kriteria yang kita gunakan untuk hisap kita. Kita hisap-hisap tu, kita tengok. Kalau altitude bulan lebih 2 darjah, mana kita kata dah, dan juga jarak lengkungnya 3 darjah, lebih 3 darjah, kita kata dah ada. Atau umur bulan tu lebih daripada 8 jam. So maknanya dia, kalau syarat tu, kriteria tu dipenuhi, kita kata besok itu 1 bulan. So dalam hal ini untuk Syaban, 29 malam tu kita kata boleh, kalau tak nampak secara fizikal pun, kalau mengikut kiraan, kiraan kita menunjukkan bahawa kriteria imkanan ru'yah tu dipenuhi. So maknanya dia besok tu hari Jumaat tu merupakan 1 hari bulan Ramadan. Baik, untuk Ramadan pula macam tadi Jumaat kan kita mula 24 hari bulan, ya. Kita lihat pada 29 hari bulan Ramadan, ya. Kalau kita pergi melihat anak bulan, ya, pada 29 hari bulan, anak bulan tak ada. Oleh sebab bulan jatuh dulu, tengok sini. Bulan gurub pada 7.15. Matahari gurub pada 7.31. So makna dia bulan dah jatuh bawah ufuk 15 minit sebelum matahari. So makna pada malam itu pergi tak ada. Memang tak nampak bulan. Bulan tak ada. So makna kita genapkan Ramadan 30 hari.
Oleh sebab itu kalau mengikut kiraan kita, Ramadan tahun ini adalah 30 hari. Ya. Macam mana saya kata tadi, dalam bulan Islam ni, dalam bulan Ramadan ni, pada 1 hari bulan 2 tahun 2 Zulhijjah, tahun 2 Hijri, puasa difardukan. Pada 17 hari bulan Ramadan tahun 2 Hijri, perang Badar. Lepas tu pada tahun 2 tentera Islam pudang penyah daripada Badar. Fatul Mekah pun berlaku pada 8 hari pada tahun 8 pada 20 hari bulan Ramadan. So banyak benda yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan Ramadan. Dan diharamkan riba juga pada tahun 8 pada bulan Ramadan juga. Ya. Ini Syawal, ya. Kita lihat juga pada bulan Syawal ini, kalau pergi pada 29 hari bulan untuk melihat anak bulan, tak nampak. Pasal apa? Kriteria dia tidak tepat, dan walaupun bulan gurup kemudian, tapi kriteria altitude bulan dia kurang daripada 2 darjah, jarak lengkung pun kurang daripada 1 darjah. Umur bulan pun baru 5 jam. So maknanya dalam hal ini Syawal kita genapkan 30 hari. So jadilah Syawal 30 hari. Baik, di Malaysia ni kita pergi ada beberapa tempat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa Kajian Malaysia, iaitu 29 tempat, ya, kalau tak salah saya, di mana daripada Sabah, Sarawak sampailah ke Perlis dan juga Langkawi, ya, untuk melihat anak bulan. Ini merupakan stesen-stesen untuk melihat anak bulan, dan lazimnya kita ada delegasi yang terdiri daripada pihak Jabatan Mufti Negeri, Qazi, pengarah atau orang daripada Jabatan Hukum dan Pemerintahan Malaysia, Asosiasi Majlis Agama Islam, ahli falak mungkin daripada universiti, untuk bersama dalam rombongan untuk melihat anak bulan. Baik, ini proses di mana kita melihat di Kompleks Falak Akademi. Ini gambar dia menunjukkan timbalan yang Ketua Persatuan Falak Syar'i Malaysia, Dr. Kasim Bahali, pada ketika dia bertugas di Kompleks Akademi, melakukan serapan hilal. Ini menunjukkan satu peralatan nama theodolite untuk menjejak kedudukan bulan itu masa dia nak jatuh tu. Maknanya dia akan mula mencari bulan itu baik saja waktu maghrib. Bila langit matahari dia jatuh, mereka akan mula menjejaki posisi bulan itu. Dan data ni macam pegawai ni pegang data ni, semua ada dah. Setiap minit di mana letaknya matahari, mana letaknya bulan itu, mereka akan dia akan buat tracking, ya. Okey, saya nak tunjuk sikit animasi berkaitan dengan kalaulah kita pergi untuk Langkawi, ya, saya buat animasi untuk pada 23 hari bulan. Pada 23 hari bulan, ni matahari nak gurup ni. Saya gurup, dia jatuh matahari, itu bulan. Bulan masih ada di atas ufuk. Dan bulan baru akan bulan gurup, ya. Tapi dia amat kecil lah kalau kita nak lihat bulan itu, tak dapat melihat begitu besar sangat. Dan kalau untuk Syawal, untuk Syawal pada Mei 22 hari bulan, hari yang mereka akan buat ru'yah, kita melihat bagaimana ru'yah ni akan dilakukan. Bulan matahari jatuh, tapi kita lihat di sini bulan itu bawah matahari. So makna bulan akan gurup dulu. Bulan akan gurup dulu, barulah matahari akan jatuh. So makna memang tak adalah bulan. Kita tak dapat lihat bulan pada 29 hari bulan Ramadan. Dan kita akan genapkan Ramadan 30 hari. Seperti mana merupakan sunnah dan juga merupakan tuntutan syariah kita. So makna bulan dia jatuh, bila matahari jatuh memang tak ada. Memang tak dapat kita lihat, ya. Matahari jatuh, bulan dah jatuh lebih awal, ya. Ini menunjukkan sikit animasi berkenaan dengan bagaimana bulan itu dapat dilihat, ya, atau diru'yah.
Baik. Saya pun nak cari mana dia punya ni. Baik, apa macam mana kelihatan anak bulan tu hilal tu? Ini. Lagi dapatkan melihat mana tu hilal tu. Amat kecil sekali. Tak tahu nampak secara Khairul Arifin nampak. Ini dia. Nampak. Nampak? Ini hilal yang kita cari. Garisan ni dia melengkung macam ni. Ini yang dilihat melalui apa ni Tuan Syed? Ini dia melalui teleskop. Teleskop. Guna teleskop atau menggunakan mata kasar pun boleh, tapi sekarang ni banyak orang guna teleskop lah. Kita boleh dapat melihatnya. Kita cari ni. Ini yang dicari. Kalau kita dapat melihat ni, kita katalah malam itu mulalah 1 hari bulan, atau kalau tak nampak pun mungkin sebab awan, kita balik pada hisab kata mungkin dia mengikut kriteria imkanul ru'yah, kita kata besok itulah dah masuk 1 hari bulan. Kita ajar banyak masalah di Tuan Syed, dia nampak tu kalau teleskop memang jelas dia nampak macam line begitu nampak nampak macam tu. Nampak macam tu. Bukan macam kok ada garisan kok kat teleskop tak ada tak ada. Macam itulah kita nampak. Tapi tak boleh nampak dengan mata kasar. Boleh. Saya pernah nampak dalam mata kasar. Saya pernah tengok. Pernah. Mana ada boleh. Kalau dia dah besar tu kita boleh nampak. Boleh nampak Okey. Boleh nampak. Okey, ini masalah di Malaysia lah. Ufuk barat tu dia cerah. Dia menyukarkan ru'yah. Kita ni banyak kain, mana banyak awan, banyak apa nama dia heat wave naik daripada Sumatera. Kita kalau barat Malaysia ni, Semenanjung ni, Sumatera. Dan Sumatera ni banyak dia punya wap-wap dia naik. So makna dia kaki langit tu banyak wap. So susah kita dah melihat anak bulan. Ini yang antara isu lah kalau orang nak pergi buat ru'yah. Baik, yang saya sebut kriteria bukan ru'yah ni, maknanya ini dah kalau cara grafiknya. Umur hilal tu mesti lebih daripada 8 jam. Ini kita boleh berhisap, kita kira. Dan kira ni tak ada masalah lah. Sekarang dengan komputer ni kita kira 200 tahun yang ke depan pun kita boleh kira. Ini bulan mana bila matahari, kita cari bulan ni bila matahari ghurub. Dia maghrib, bulan jatuh bawah ufuk. Kita tengok jarak lengkungnya. Di antara bulan dan matahari mesti lebih 3 darjah. So maknanya kawasan langit tu selalunya bila matahari jatuh sini dia merah sini kan. So kita kalau lagi tinggi bulan tu lagi senang untuk lihat. Kalau bulan tu kat bawah ni dia akan dilindung dengan cahaya kecerahan langit matahari tu. Dan altitude dia mesti tinggi juga, lebih daripada 2 darjah. Ini dia mana dia dua syarat ni, jarak lengkung lebih 3 darjah dan altitude lebih daripada 2 darjah. Ini merupakan satu syarat. Atau umur hilal tu lebih daripada 8 jam. Ini merupakan kriteria imkanul ru'yah yang diguna pakai di Malaysia dan juga di negara-negara Mabim lah, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura. Ya. Kita banyak koordinat lah di antara negara Mabim ni supaya kita cuba selaraskan cara yang kita buat hisap. Baik, ini untuk menunjukkanlah bila berlakunya bulan awal Ramadan dan Syawal dengan mengikut keraan dia. Untuk 29 Syaban, 29 hari bulan April, seperti yang saya tunjuk tadi, bulan akan ada di lebih kurang 16 minit di atas ufuk. Dan kalau kita tak nampak dengan mata kasar pun, dia memenuhi kriteria imkanul ru'yah, iaitu altitude lebih daripada 2 darjah, jarak lengkung lebih daripada 3 darjah. Ya. So mana Syaban tu kita ada 29 hari, Ramadan kita penuhi, kita mula Ramadan pada 24 hari bulan Masihi. Okey, untuk untuk akhir Ramadan pada 29 bulan Ramadan, kita melihat bulan jatuh dulu. Matahari bulan ghurub pada pukul 7 suku. Walhal matahari maghrib pada 7.31. Mana bulan yang jatuh dulu. Memang tak nampak lah. Memang tak ada bulan. Kira macam mana pun memang tak ada. Pergi tengok dengan mata kasar memang tak ada. Ya. So kita genapkan Ramadan 30 hari. Genapkan Ramadan 30 hari. So mana dia 1 Syawal akan berlaku pada insya-Allah 24 Mei. So inilah lebih kurang proses bagaimana kita menentukan awal bulan awal bulan Hijri
Dan bagaimana umat Islam digalakkan untuk menggunakan takwim hijri ini supaya kita boleh lebih sensitif kepada pergerakan cakrawala dan segala macam benda langit itu, dan juga kita dengan sekaligus kita menginsafi kebesaran Allah SWT. Dan perlu dinyatakan ini merupakan perkiraan hisab dan pengisytiharan cara formal itu akan dibuatkan oleh penyimpan bersama Raya Raja Melayu lah, ya, dan disetujui oleh dengan Majlis Raja Melayu. Ini merupakan kaedah yang kita guna di Malaysia, tapi ini merupakan sebagai satu kaedah untuk kita maklum kepada masyarakat bagaimana proses itu dilakukan dan apa sebenarnya takwim Islam dan apa benarnya kita bila kita kata nak tengok anak bulan. Ya, itu lebih kurang yang saya nak sebut dengan takwim dan juga pada berkenaan dengan matahari dan bulan. Dan saya haraplah saudari yang minat akan bersama dengan Persatuan Falak Syar'i. Saya nak tunjuk last slide lah. Ini Tuan Haji, kalau boleh patah balik ke yang slide yang baru sejak tadi. Yang tadi lah. Okey. Yang ini maksudnya untuk tahun ini lah. Untuk tahun ni. Tahun ini jadi kita jangkanya insya-Allah Ramadan 1441 ni 24 April. Maksudnya hari Jumaat. Hari Jumaat. Jumaat tu Ramadan pertama dan dijangka pencukupannya 30 hari. Begitu ya? Ramadan 30 hari betul. Itu masuk yang 30 hari tu kan? Itu maksudnya 30 hari. Jadi yang Syawal maksudnya 24 Mei 2020, 30 hari dia punya bilangan Syawal. Bilangan Syawal. Tapi orang tak kisah dengan Syawal tu kan. Orang nak tahu bila awal Syawal. Tuan Haji, ada soalan ni, ada soalan daripada rakan-rakan di internet ya, yang bertanyakan adakah tengok anak bulan ni? Saya rasa adik Tuan Haji ada sentuh tadi, mungkin boleh ulas sikit. Perlu setiap bulan? Itu soalannya. Dia nak menentukan kita punya hari kan. Jadi sebab kita selalu diwar-warkan tengok anak bulan secara rasmi bulan Syawal. Tapi tak ke lari pula bulan kita bila kita tak tengok pula untuk bulan-bulan yang lain. Jadi macam mana Tuan Haji? Soalan orang tanya ni. Ya. Okey, kita di Malaysia ni kita dah selaraskan dah. Sebenarnya kita takwim kita menggunakan kaedah imkanan ru'yah. Maknanya kita dah buat takwim dia daripada Muharram sampai kepada Zulhijjah, termasuklah Ramadan dan Syawal, menggunakan kaedah imkanan ru'yah. Ya. Dan kita pergi ru'yah cara fizikal ini, yang cara officialnya 3 kali lah. Mana daripada bulan Ramadan, bulan Syawal dan juga pada bulan Zulhijjah. Ya. Dan juga pada bulan-bulan yang lain ada beberapa tempat, umpamanya di Balai Cerap seperti Balai Cerap Al-Kaburizmi, Balai Cerap di Pulau Pinang, Syekh Tahir Jalaluddin Balai Cerap dia, dan beberapa balai cerap yang lain mereka buat tiap-tiap bulan. Ya. Mereka buat ini untuk menggather data, untuk mengumpul data. Supaya kita boleh buat model kita yang lebih cepat, yang lebih tepat. Pasal nak melihat bulan ni, anak bulan cara dengan mata kasar ni amat sukar. Ya, pasal bulan ni banyak faktor. Dia kelembapan, pressure, suhu dan posisi bulan itu ya, begitu nak kira bulan ni hisap dia panjang. Banyak kalau nak kira hisap ni, kalau saya buat ni mungkin sejam lah kalau buat dengan tangan ni. Ya. Boleh kira secara manual ya? Boleh kira secara manual. Saya pakai Excel sajalah, saya pakai spreadsheet. Saya buat ni semua saya kiraan buat sendiri lah. Saya pakai Excel. Tapi kalau nak buat cara manual boleh. Masa saya belajar buat cara manual lah, pakai kalkulator. Pening lah juga. Tapi sekarang ni kita tak fikir 2 kali lah. Kita akan hutang lah, berjalan lah. Kan? Jalan ya. Jadi kalau ikutkan penerangan jadual itu, kalau penentuan pada hari 29 Syakban bila kita tengok anak bulan tu, jadi tengok anak bulan itu pada jam 19 pada pukul ni lah, waktu maghrib lah, sebelum waktu maghrib lah. Maghrib 19.26 ya? 28. 19.28. Maknanya dia orang dah pergi 2-3 jam sebelum tu dah pergi dah. Set up teleskop, set up satelit apa segala macam tu, rombongan tu.
kan. Okey. So dia tunggu maghrib tu, lepas tu mula daripada 19:28 tu dia mula tracking mana bulan. Mengikut data yang dihasilkan tadi tu. Jadi dijangka bahawa di situ jelaslah dijangka bahawa nampaklah maksudnya bulan tu kelihatan kan. Ya, mungkin kelihatan atau kalau tak kelihatan secara fizikal pun maknanya dia penuhi kriteria imkan ru'yah. Ini yang kita akan ni. Jadi dia ini memberikan asas lah pada esoknya tu puasa dia maknanya dari segi kriteria imkan ru'yah tu nampaklah kita. Gitu, Dia penuhi. Kita kira dia penuhi. Yang saya kata tu kan, mana altitude kena lebih daripada 2 darjah, jarak lengkung lebih daripada 3 darjah. Kalau ini jadi di situ maksud dia barulah jatuhnya Syakban itu 29 hari. Esoknya tu dah masuk Ramadan. Masuk Ramadan. Jadi untuk pula pada 29 Ramadan, bila kita tengok anak bulan, dia dari segi imkan ru'yahnya tidak kelihatan begitu ya? Tidak. Pasal apa? Bulan jatuh dulu. Nampak? Matahari guruk pukul 19.31. Hilal guruk pada 19.15. Mana bulan dah jatuh dulu. So mana memang tak ada lah, bulan tak ada atau ufuk. Begitu. Okey. So kita genaplah Ramadan 30 hari. 30 hari ya. Okey. Ya. Waktu istimak tu maksudnya waktu dia dalam satu garisan yang sama. Mana dia bulan, matahari, bulan dan bumi duduk dalam satu garisan yang sama tu. Okey. Menarik. Yang ini insya-Allah kita boleh share Tuan Haji Boleh, tak ada masalah. Saya dah dikeluarkan kan dalam dah keluar dah. Satu Falak dah keluar. Penonton-penonton sekalian boleh ke melayari Persatuan Falak Syar'i punya Facebook. Ada di bawah tu Persatuan Falak Syar'i. Like juga. Nanti boleh lihat paparan inilah supaya kita senang nak merancang Tuan Haji. Ya, betul. Okey, sila sambung Tuan Haji. Okey, last lah sebelum saya tutup. Ini berkenaan dengan Persatuan Falak lah. Kita ada menghasilkan software waktu solat dalam penerbangan. Ini menunjukkan software kita. Kalau pergi pada mymwakid.com. Kalau nak terbang, mungkin sekarang tak terbang lah. Tapi lepas isu COVID dan segala macam ni, kalau nak terbang, boleh pergi ke paparan ini, mymwakid.com. Masukkan nombor pesawat dan bila nak tolak tarikh lepasnya tekan saja. Tekan okey, dia akan dia akan bagi maklumat daripada umpamanya di sini MH1 daripada London ke Kuala Lumpur ya. Tempoh dia 12 jam 35 minit. Lepas tu dia akan bagi waktu solat yang ada. Ya, dan juga dia tunjukkanlah mana dia route penerbangan tu daripada London tu. Dia subuh kat sini, syuruk kat sini, dekat Kazakhstan, Zuhur dekat Afghanistan dan asar sebelum sampai ke Malaysia. Ya. Dan boleh guna ni dan kami hasil ini pada tahun 2015 ya. Dan disahkan oleh JAKIM dan dapat sokongan daripada Kerajaan Malaysia, MOSTI lah dulu, Kerajaan MOSTI, Kementerian MOSTI, dan juga kami dapat kerjasama daripada Malaysia dan lain. Hasil ni kami buat kajian, diberi kemudahan oleh MAS, masuk dengan pilot dia dalam kokpit kapal terbang. 20 penerbangan kami dapat. Kami bawa 2 pencerap duduk dalam belakang pilot, 2 pilot ke depan, kami 2 kat belakang. Bawa peralatan kami untuk melihat bila berlaku yang umpamanya fajar, bila berlaku yang syuruk, bila berlaku yang maghrib, bila berlaku yang isyak. Kami dapat hasil ni. Kami turun, kami hasilkan software ni. Software ni dibuat oleh Persatuan Li. Ya, kami ada seorang pakar software Allahyarham Cik Abdul Rahuni Yusuf, dia menghasilkan software ni dan kami berikan ni secara percuma. Siapa-siapa nak pergi pun untuk perancangan sebelum naik kapal terbang, dapatkan waktu solat ini, naik kapal terbang ya. Lepas tu bila dah sampai waktu tu bolehlah solat ya. Dan perancangan kami dalam masa yang terdekat insya-Allah untuk masukkan software ini dalam sistem hiburan dalam kapal terbang atau pesawat MAS. Ya, kami telah mengadakan beberapa perbincangan dengan MAS untuk masukkan ini. So maknanya dia kita dapat data tu daripada flight kita menghasilkan dia dan kita akan tunjuk dia punya route dan waktu solat lah.
Ini merupakan satu keistimewaan, belum pernah ada lagi. Ini menunjukkan keupayaan lah ulama Malaysia, ulama syariah dan ulama falak Malaysia, dan juga keupayaan IT lah. Ini semua in-house, tidak ada kepakaran yang boleh ulang diri. Ya. So alhamdulillah ini merupakan satu daripada pencapaian Persatuan Falak Syar'i. So saya harap dari kalau minat, kita akan ada kursus insya-Allah di Akademi Falak Malaysia. Kita ada satu akademi di Bandar Seri Putra. Dan kalau memerlukan sikit lagi maklumat, ini maklumat lah yang boleh dapat. Kami ada Facebook dan juga website. Dan ini apa nama dia website untuk memwakil. Ya, Persatuan Falak ni alhamdulillah kami tahun ini menjangkau usia 35 tahun. Ya, kami ditubuhkan pada tahun 85. Dan alhamdulillah kita dah banyak berkhidmat untuk masyarakat. Banyak ahli kami duduk dalam panel pakar JAKIM. Saya sendiri ahli panel pakar JAKIM. Dan kita untuk menentukan bila puasa, bila raya dan lain-lain. Dan kita juga membuatkan kursus, seminar dan lain-lain dan juga penerbitan. So saya sekali untuk mengakhiri ini mengucapkan terima kasih lah kepada pihak ED, pihak Wahab TV, Wadah, Sarah Khairul Arifin dan lain-lain dan sebagainya yang minat untuk bersama dengan kami. Segala kebaikan ini dari Allah SWT dan segala kelemahan, kekhilafan itu daripada diri saya sendiri dah. Sekian. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Syed yang telah memberikan penerangan yang saya fikir cukup panjang lebar sebentar tadi berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang ini khususnya berkaitan dengan tajuk Nur Ramadan, Falak Nur Ramadan. Saya fikir ini merupakan satu tajuk yang cukup menarik yang telah pun kita bincang tadi dengan pendekatan yang agak inilah saintifik agak Tuan Syed dengan ada slide supaya penonton tuan-tuan dan puan lebih faham dan dapat menghadam perbincangan itu dengan lebih baik. Alhamdulillah kita ada ramai kawan-kawan kita yang konsisten tengok. InsyaAllah kita boleh nanti usulkan untuk program yang akan datang. Ramai yang kata kita boleh pecah-pecahkan lagi pemahaman yang ada itu untuk kita lihat. Mungkin nanti nak menjelang Syawal nanti kita boleh khusus lagi tentang beberapa topik-topik yang kita rasakan agak menarik. Jadi saya fikir Tuan Syed tadi telah menghuraikan dari segi sejarah, peringkat awal tadi telah mengikat dari segi hukum bagaimana perkembangan ilmu falak tadi, dan juga telah menghuraikan juga tentang bagaimana ilmu falak itu berkembang di Malaysia sebagainya. Mungkin kita boleh cadangkan dengan kerjasama Persatuan Falak Syar'i, kita boleh buat segmen-segmen pembentangan itu dari segi sudut sejarah falak syar'i, bagaimana perkembangannya, kemudian bagaimana ilmu falak nak berkembang dari sudut bagaimana proses pengiraan, ilmu untuk awam-awam, begini ya. Saya fikir. Saya secara peribadi Tuan Syed baru kita dulu biasa duduk Malaysia ni kita tak appreciate sangat dari segi masa ni. Tapi kalau rakan-rakan kita yang ada peluang duduk di overseas, masa itu selalu berubah-ubah ya Tuan Syed. Ada summer, winter, ada masa. Jadi tiba-tiba kalau dua perkara lah yang saya belajar masa ada peluang Allah bagi nikmat untuk di Glasgow dulu, ialah memahami kepentingan perubahan yang masa tadi. Yang kedua adalah cuaca. Jadi cuaca ni menentukan hari ni nak pakai apa. Jadi itu pun bergantung juga dari segi pengiraan apa sebagainya. Jadi saya fikir ilmu falak ni satu perkara yang penting, walaupun kita secara dasar di Malaysia biasanya kita selalu kita taklid dengan keputusan pemerintah. Tapi saya fikir apa yang Tuan Syed dedahkan tadi, usaha yang dibuat oleh Persatuan Falak Syar'i tadi mendedahkan kepada kita bagaimana proses itu. Dan bayangkanlah tuan-tuan, seperti Tuan Syed kata tadi, proses pengkiraan itu tadi boleh dibuat secara manual. Jadi saya boleh bayangkanlah kalau tanpa kalkulator nak buat secara manual, maksudnya dia punya buku matematik dia besar panjang. Memang. Dia punya pengiraan satu persatu yang kita nak buat, dan inilah keindahan ilmu matematik dalam Islam yang dikembangkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Tuan Syed tadi. Dan ianya bermula dengan asas kepercayaan kepada pengukuhan agama itu sendiri dari sudut akidah dan juga eksplorasi
panduan yang telah diberikan oleh Al-Quranul Karim. Jadi terima kasih banyak-banyak pada Tuan Syed Kamarul Zaman yang dapat bersama pada kita hari ini. Saudara dan saya sekalian, kalau ada yang baru masuk, yang nak tahu lebih lanjut, boleh nanti selepas ini boleh pulang balik, tengok balik kandungan video kita. Boleh pause mana-mana yang saudara ada masalah sebagainya. Tapi kalau anda ada soalan, masukkan soalan tersebut dalam ruang Facebook page IDARE ataupun di WAP TV, walaupun selepas live, tak ada masalah, masukkan. Nanti kalau soalan nanti kita akan kumpul-kumpulkan nanti, kita cuba jawab nanti di peringkat akan datang. Ataupun boleh terus ke Facebook page Persatuan Falak Syar'i, kemukakan soalan di sana, insya-Allah Tuan Syed ya. Ada moderator saja Tuan Syed akan jawablah. Dan ada yang tanya ni last ni bila ni tarikh okey, siapa yang nak tahu tarikh kiraan yang telah dikira secara hisab, tapi penentuan akhirnya adalah kepada Majlis Raja dan juga penyimpan mohon besar Raja-Raja yang ke-40 besok. Boleh layari Facebook page Persatuan Falak Syar'i, dah ada di situ dah pengiraan untuk tahun ini, dan Syakban dan juga Ramadan dan juga Syawal yang itu telah pun ada dari segi hisab. Jadi itu berdasarkan pandangan Persatuan Falak Syar'i untuk maklumat saudara dan saya. InsyaAllah kita sebelum kita berakhir, saya bagi masa sedikit pada Tuan Syed, mungkin ada sedikit konklusi akhir, pesan-pesanan ke apa untuk umat Islam, rakan-rakan kita di luar sana. Silakan. Ya, terima kasih kepada Khairul Arifin dan juga pihak yang berkenaan. Saya inilah menggalakkanlah saudara-saudari untuk kalau masih belajar untuk ambil minat dengan sains, kerana sains ini merupakan cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu benda itu, bagaimana Allah mentadbirkan sesuatu benda itu. Ya, umpamanya kita baling benda ke atas, dia mesti jatuh ke bawah oleh sebab graviti. Itu memang hukum sains. Hukum sains merupakan sunatullah. Apa yang Allah dah buat sebagai sunnah ya. So kita umat Islam perlulah kita balik pada zaman kegemilangan kita, di mana sebanyak macam saya sebut tadi 750 tahun nama para saintis adalah nama orang Islam. Ya. So kita sekarang dah umat Islam dah jadi begitu mundur, dah jadi begitu jumud, dan kita memerlukan ada satu islah untuk kita balik kepada zaman kegemilangan sains kita. Dan kita alhamdulillah, saya nak kata di kita di Malaysia ni sikit sebanyak lebih ke depan kalau berbandingkan dengan negara lain di Timur Tengah, di mana mereka sains itu tidak begitu diberikan kepentingan. Kita juga berterima kasih kerana ulama kita dulu, ulama syariah tidak allergic dengan sains. Ya, walhal kalau kita tengok di negeri-negeri lain, sains ini ditepikan. Mereka saja balik pada kitab yang lama. Ya. So kita perlulah kepada satu kefahaman sains, supaya dengan kita faham sains baru kita faham alam semesta, dengan kita faham alam semesta barulah kita faham Allah SWT dan dapat mengukuhkan akidah kita sebagai hamba-Nya. Ya, itu sajalah sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Syed yang dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini, besok kita akan melihat anak bulan. Besok ada satu hari lagi sebelum kita berpuasa, insyaAllah kalau tidak ada aral melintang dan juga seperti mana berdasarkan kepada hisab ruyah, insyaAllah kita akan berpuasa pada hari Jumaat. Namun demikian, saudara dan saya sekalian, persediaan kita dalam bulan Ramadan ini adalah suatu persediaan yang kita harus lakukan yang terbaik. Walaupun dalam suasana PKP ini, dalam perintah kawalan terhad ini, kita anggaplah ianya sebagai satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah di peringkat Institut Darul Ihsan dan juga WAP TV dan beberapa NGO yang kita bekerjasama, kita akan menghidangkan pelbagai program-program ataupun perkembangan menarik untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan saudara dan sekalian. Insya-Allah kita tambah ilmu kita, jangan saja duduk saja, tidur saja, tengok TV saja, tapi kita tambah ilmu kita dan moga-moga dengan ini ia bukakan sebagai satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja daripada saya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Tuan Syed Kamarul Zaman bin Syed Kabir Al-Husaini
daripada Persatuan Falak Syar'i, dan tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di sana, tolong like page Institut Darul Ihsan, like page Persatuan Falak Syar'i dan juga WAP TV serta pihak wadah yang bekerjasama dengan kita pada hari ini. Dan tolong sebar-sebarkan link ini, program kita pada hari ini untuk maklumat rakan-rakan kita di sana yang mungkin tak dapat bersama dalam live, tapi boleh tonton ulangan video ni untuk maklumat semua, insya-Allah. Sampai kita bertemu lagi insya-Allah pada masa akan datang. Moga-moga program pada hari ini mendapat manfaatnya dengan terbaik. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.